Nama saya Li Hong. Saya dari kumpulan 8. Dalam kumpulannya adalah Tiu Jiayan, Kenneth, Andrea, Li Changzheng, Ko Chiang, dan He Yishun. Apalah asal-usul bahasa Melayu? Menurut beberapa teori, penutur-penutur bahasa Melayu berasal daripada golongan Austronesia yang datang sejak 2500 SM dari daerah Yunnan dan beberapa bentuk gelombang penggerakan manusia dan menduduki wilayah Asia Tenggara. Golongan pertama ini dipanggil Melayu Proto. Kemudian, pada kira-kira tahun 1500 SM, datangnya golongan kedua pula yang menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara yang dipanggil Melayu Deutero. Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan di Brunei, Malaysia dan Singapura, manakala di Indonesia sebagai bahasa Indonesia. Kerajaan Malaysia pernah berhasrat menamakan bahasa kebangsaan sebagai Bahasa Malaysia. Selamat pagi semua, nama saya Tiu Jiayan. Saya akan berkongsi pengalaman saya untuk fungsi-fungsi bahasa Melayu. Fungsi pertama adalah bahasa rasmi. Bahasa rasmi ialah bahasa yang digunakan secara meluas oleh pihak kerajaan. Ini menyebabkan kerja kerajaan boleh bekerja dengan lancar. Selain itu, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan Malaysia. Bahasa kebangsaan ialah bahasa yang melambangkan identiti dan kedaulatan negara untuk tujuan perpaduan. Seterusnya, bahasa Melayu adalah juga bahasa ilmu. Ini kerana murid-murid dalam Malaysia boleh belajar berbagai ilmu melalui bahasa Melayu. Akhir sekali, bahasa Melayu ialah bahasa perpaduan Malaysia. Ini kerana rakyat Malaysia selalunya bertutur dalam bahasa Melayu. Integrasi ini menguatkan silaturahim antara kaum dan bahasa tidak menjadi penghalang untuk memupuk perpaduan. Rumusnya, pada pandangan saya, bahasa Melayu adalah bahasa yang sangat penting untuk semua rakyat Malaysia. Hal ini kerana rakyat Malaysia boleh berkomunikasi, belajar, bekerja atau membuat benda lain dengan menggunakan bahasa Melayu sahaja. Yang paling penting, bahasa Melayu adalah identiti yang sebagai rakyat Malaysia. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Kenneth Kwek. Bertutur, menulis dan membaca adalah keperluan utama dalam kehidupan seharian, di mana bahasa merupakan alat utama untuk meluahkan dan berkomunikasi. Salah satu kegunaan bahasa Melayu adalah bahasa Melayu sebagai bahasa urusan perniagaan. Kadar penggunaan bahasa Melayu dalam urusan perniagaan amat bergantung pada sejauh mana penutur ibunda bahasa itu menggunakannya dalam urusan perniagaan mereka. Sekiranya banyak antara mereka terlibat dalam perniagaan, maka bahasa yang digunakan mereka akan dijadikan alat komunikasi dalam urusan perniagaan dengan meluas. Bahasa Inggeris sebagai contoh menjadi pilihan ahli-ahli perniagaan pada masa kini kerana besarnya jumlah perniagaan yang dijalankan oleh negara-negara yang menggunakan bahasa Inggeris seperti Amerika Syarikat, Kanada, Australia, dan Britain. Sebaliknya, bahasa Melayu tidak akan menjadi. Itu saja. Terima kasih. Selamat sejahtera semua, saya Enjawan. Saya akan kongsikan 3 usaha untuk mempertahankan bahasa Melayu. Usaha 1. Kita boleh membentuk lebih banyak organisasi Melayu untuk meleluaskan kepentingan bahasa Melayu. Usaha kedua. Kita boleh mengadakan lebih banyak acara di kuliah untuk menerangkan sejarah bahasa Melayu dan memberi tahu lebih banyak tentang bahasa Melayu. Usaha ketiga. Kita boleh mengalahkan semua pelajar dan para pendidik untuk menggunakan bahasa Melayu berkomunikasi semasa pelajari bahasa Melayu. Ini ialah 3 cara yang saya kongsikan untuk mempertahankan bahasa Melayu. Sekian, terima kasih.
Selamat petang dan salam sejahtera. Nama saya Li Changzhen dan saya akan berbincang tentang mengapakah bahasa Melayu semakin dilupakan. Dalam pembelakangan ini, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Malaysia semakin dilupakan. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa Melayu semakin dipinggirkan oleh masyarakat Melayu kebelakangan ini. Antara sebab bahasa Melayu semakin dipinggirkan ialah masyarakat Melayu memandang rendah terhadap bahasa Melayu. Mereka bersikap mengagumkan bahasa lain, khususnya bahasa Inggeris. Dilihat sebagai lambang ketinggian taraf mereka. Oleh itu, bahasa lain yang dianggap penting telah menyebabkan masyarakat memandang rendah terhadap bahasa Melayu. Seterusnya, bahasa Melayu kurang nilai ekonomi untuk menjadi bahasa ilmu dalam prasarana global. Bahasa Inggeris, sebagai contoh, adalah bahasa lebih banyak digunakan secara meluas dalam dunia dan urusan dagang antarabangsa. Dan nilai ekonomi tersebut semakin kukuh dan utuh. Dengan meluasnya pelaburan asing dalam negara dan dengan tertubuhnya syarikat antarabangsa di negara ini, penguasaan dan penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggeris diperlukan. Selain itu, dasar kerajaan mewajibkan pengajaran dan pembelajaran subjek sains dan matematik dalam bahasa Inggeris turut menyebabkan bahasa Melayu semakin terpinggir. Proses PNP, subjek sains dan matematik dalam bahasa Melayu semakin terpinggir. Telah digantikan dengan bahasa Inggeris pada masa ini. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan bahasa Melayu dalam subjek sains dan matematik dianggap tidak setaraf dengan bahasa antarabangsa. Hal ini telah memburukkan pandangan masyarakat Melayu terhadap kepentingan bahasa Melayu. Dan kesimpulannya, bahasa Melayu merupakan bahasa ibunda bagi masyarakat Melayu. Walau bagaimanapun, berbagai langkah harus diambil untuk mendalakan bahasa Melayu supaya tidak dilupa dan dipinggir oleh masyarakat. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat petang, nama saya Kuchi Yang. Saya ialah ahli ke-6. Saya akan bercakap tentang manfaat mempelajari bahasa Melayu di Malaysia. Manfaat pertama mempelajari bahasa Melayu ialah pelajar dapat mara ke tingkatan 6. Tingkatan 6 juga dikenali sebagai A-Level, ialah program pra-university yang dijalankan oleh pelbagai sekolah untuk membantu pelajarnya yang berminat melanjutkan pelajaran ke luar negara. Ia adalah salah satu pilihan yang paling berdaya maju untuk memohon ke universiti terkemuka di seluruh dunia. Program ini menawarkan persekitaran dan pengalaman yang berbeza untuk pelajarnya. Manfaat kedua ialah kemudahan mendapat kerja kerajaan. Kerja kerajaan memberi pelbagai faedah bagi pekerjanya. Sebagai contoh, kerajaan memberi pencen, bantu dalam pendidikan dan cuti. Bukan itu sahaja, gaji kerja kerajaan lebih tinggi daripada kerja biasa. Manfaat ketiga ialah pelajar mudah mendapat beasiswa. Beasiswa membantu pelajar dalam pembayaran yuran, pengajian dan ilauan bulanan. Itu sahaja bagi manfaat mempelajari bahasa Melayu di Malaysia. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
Saya adalah ahli ketujuh dalam kumpulan 8. Nama saya Tae Sun. Soalan saya adalah memberi satu badan atau persatuan yang berkhidmat bagi memperkasa bahasa Melayu di Malaysia dan memberikan info tentang bahasa atau persatuan tersebut. Dewan Bahasa dan Pustaka atau nama asalnya Balai Pustaka ialah sebuah badan yang berkhidmat bagi memperkasa bahasa Melayu di Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan pada 22 Januari 1956 oleh kerajaan untuk menggerakkan atau memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, dan bahasa ilmu. Moto Dewan Bahasa dan Pustaka ialah bahasa jiwa bangsa. Justeru itu, Dewan Bahasa dan Pustaka berwawasan untuk menjadi peneraju utama pengembangan bahasa dan persuratan Melayu dalam pembinaan negara dan bangsa. Ternyatalah Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan sebuah badan yang bersumbang besar dalam menggerakkan penggunaan bahasa Melayu dalam dan luar negara. Sekian, terima kasih.